Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi bagi tugasan kumpulan ini, kumpulan kami dianggotai oleh 3 orang, di mana saya bernama Safwan bin Abdullah, nombor matrik 26870, Muhammad Yazid bin Mat Saad 268414 dan Muhammad Zaim bin Muhammad Zahir 268776. Jadi bagi tugasan ini, kumpulan kami memilih tajuk iaitu larangan dan kuota, di mana kami memilih negara Jepun. Dalam tajuk ini kami merangkumi subtopik di mana iaitu takrif tentang perdagangan antarabangsa di Jepun, larangan dan kuota di Jepun, cara menangani larangan dan kuota perdagangan di Jepun, aliran untung rugi perdagangan di Jepun, dan juga kepentingan perdagangan berkaitan larangan dan kuota di Jepun. Jadi tarif ataupun mukadimah bagi tajuk ini iaitu di mana perdagangan antarabangsa di Jepun merujuk kepada pertukaran barangan, perkhidmatan dan modal antara Jepun dengan negara lain di seluruh dunia. Dasar perdagangan negara dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk peraturan kerajaan, perjanjian perdagangan dua hala dan pelbagai hala, perkongsian ekonomi, trend pasaran global. Selain itu, perdagangan antarabangsa berbentuk corak pekerjaan, inovasi teknologi dan dinamik pasaran domestik, khususnya penyertaan negara dalam forum perdagangan global seperti Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dan usahanya untuk perkongsian ekonomi seperti perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pasifik CPTPP, menandakan komitmen untuk memupuk pasaran terbuka dan mengukuhkan perdagangan. Larangan dan kuota Jepun. Saya serahkan kepada sahabat saya Muhammad Zaim untuk membentangkan slide seterusnya. Okey, seterusnya pelindungan pertanian. Jepun secara sejarah telah mengenakan larangan dan kuota ke atas produk pertanian untuk melindungi industri pertanian domestik. Walaupun perlindungan pertanian menyokong petani tempatan, ia juga memberikan cabaran. Kuota dan tarif yang ketat sering dikenakan ke atas import beras untuk menyokong petani tempatan dan mengekalkan sara diri dalam pengeluaran beras. Di Jepun, perlindungan pertanian mempunyai kepentingan penting atas sebab budaya, ekonomi dan strategik. Peraturan kesihatan dan keselamatan. Larangan juga boleh dikenakan ke atas barangan yang tidak memenuhi standard kesihatan dan keselamatan Jepun yang ketat. Secara keseluruhannya, peraturan kesihatan dan keselamatan Jepun yang komprehensif memainkan peranan penting dalam menegakkan kesihatan awam, melindungi pengguna, memastikan keselamatan tempat kerja dan memelihara alam semula jadi. Jepun terkenal dengan piawaian keselamatan makanan yang teliti. Sebagai contoh, produk makanan tertentu mungkin dilarang kerana kebimbangan tentang pencemaran atau kehadiran bahan tambahan atau bahan kimia tertentu yang tidak memenuhi keperluan peraturan Jepun. Perlindungan perdagangan strategik. Jepun mungkin dan kuota yang secara strategik untuk melindungi industri utama atau melindungi mereka yang tidak daripada persaingan asing yang sengit. Sebagai contoh, terdapat contoh sekatan ke atas import keluli untuk melindungi industri keluli domestik. Langkah perlindungan perdagangan strategik boleh digunakan untuk melindungi sektor daripada persaingan asing yang agresif. Walaupun perlindungan perdagangan strategik ini boleh memberikan sokongan jangka pendek kepada industri domestik, ia juga boleh menimbulkan cabaran.
Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, saya Muhammad Yazid. Okey, saya nak menerangkan tentang kebimbangan alam sekitar. Larangan dan kuota juga boleh dilaksanakan untuk menangani kebimbangan alam sekitar. Kerajaan menguatkuasakan peraturan mengenai pelepasan kenderaan, pelepasan industri dan pengeluaran tenaga untuk mengurangkan pencemaran udara. Okey, kebimbangan alam sekitar di Jepun merupakan aspek kritikal dalam penggubalan dasar dan kesedaran awam, didorong oleh komitmen negara terhadap pembangunan mampan dan pemeliharaan alam sekitar. Kebimbangan alam sekitar di Jepun memang berkait rapat dengan struktur ekonomi dan sosial negara. Okey, cara menangani larangan dan kuota perdagangan di Jepun. Okey, takrif dah. Jepun mempunyai standard produk dan proses pensijilan yang ketat. Ini boleh termasuk piawaian produk, keperluan pelesenan, kuota, prosedur, custom dan peraturan teknikal. Okey, diplomatik melibatkan diri dalam perbincangan diplomatik melibatkan pengemudi halangan perdagangan dan kota dengan menggunakan saluran diplomatik dan rundingan untuk menangani cabaran dan meningkatkan hubungan perdagangan antara negara. Melibatkan diri dalam perbincangan diplomatik memerlukan kebijaksanaan, ketekunan dan pendekatan kolaboratif. Okey, peraturan dan piawaian. Pematuhan terhadap peraturan dan piawaian di Jepun adalah penting untuk perniagaan yang bertujuan untuk memasuki dan berkembang di maju dalam pasaran Jepun. Pasti produk atau perkhidmatan anda memenuhi piawaian dan peraturan Jepun, pastikan pasukan anda mahir dalam peraturan dan piawaian Jepun. Okey, perjanjian dia pula. Perjanjian Perdagangan Bebas FTA dan Pengkongsian Ekonomi adalah perjanjian antara negara atau wilayah yang bertujuan untuk mengurangkan halangan perdagangan, menggalakkan kerjasama ekonomi dan meningkatkan akses pasaran bagi perniagaan yang terlibat dengan Jepun. Okey, memahami dan memanfaatkan perjanjian ini boleh memberikan kelebihan dan hubungan perdagangan. Tarif yang dikurangkan dan prosedur perdagangan yang diperkemas menghasilkan penjimatan kos untuk perniagaan yang terlibat dalam perdagangan dengan Jepun. Aliran untung rugi perdagangan di Jepun. Dalam kes tertentu, industri domestik di Jepun mungkin mengalami peningkatan keuntungan kerana perlindungan daripada pesaing asing. Okey, di Jepun, industri yang menumpukan pada inovasi teknologi pembuatan berkualiti tinggi dan memenuhi permintaan pasaran khusus sering mengalami keuntungan yang lebih besar. Pengharaman atau kuota ke atas barangan tertentu boleh dihadkan import, mengurangkan persaingan asing dan berpotensi membolehkan pengeluaran domestik memperoleh pelbagai pasaran, menaikkan harga dan meningkatkan keuntungan. Okey, dinamik untung dan rugi dalam industri domestik Jepun dipengaruhi oleh interaksi kompleks faktor dalaman dan luaran. Industri yang berinovasi kekal tangkas dan menyelesaikan diri keadaan pasaran yang berubah-ubah pada kedudukan yang lebih baik untuk mengekalkan keuntungan di tengah-tengah cabaran dan memanfaatkan peluang dan landscape ekonomi di Jepun. Okey, dari sudut pandang ekonomi, larang atau kuota perdagangan dapat memberikan manfaat jangka pendek bagi industri yang dilindungi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan output domestik bruto KDNK merupakan indikator keuntungan ekonomi. Perekonomian yang berkembang menciptakan lapangan kerja yang menunjukkan manfaat ekonomi. Kepentingan perdagangan berkaitan larangan dan kuota di Jepun. Perlindungan pasaran dan industri dalam negeri. Larangan atau kuota Jepun terhadap import tertentu bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri daripada persaingan asing. Dengan menghadkan persaingan asing, perlindungan pasaran membantu mengekalkan pekerjaan sedia ada dalam industri domestik. Langkah perlindungan pasaran seperti larangan atau kuota melindungi industri domestik daripada persaingan sengit yang disebabkan oleh import asing. Okey, perkembangan akses pasaran dan ekspor.
Bagi negara yang terjejas oleh larangan kota ataupun kota Jepun, kepentingan perdagangan tertumpu pada mendapatkan akses kepada pasaran Jepun. Okey, mematuhi piawaian produk pasaran sasaran. Produk pensijilan dan penlabelan memastikan kemasukan pasaran yang lancar. Akses pasaran merujuk kepada keupayaan perniagaan untuk memasuki dan beroperasi dalam pasaran asing. Okey, seterusnya kita pergi kepada kualiti dan pematuhan standard. Okey, nombor 1, kepentingan perdagangan boleh melibatkan memastikan barangan yang diimport memenuhi standard kualiti Jepun yang ketat. Okey, seterusnya mengekalkan standard kualiti tinggi membantu membina reputasi jenama yang positif. Okey, memenuhi keperluan kualiti dan piawaian antarabangsa adalah penting untuk akses pasaran. Okey, kesimpulannya kat sini, kesimpulan peraturan perdagangan yang melibatkan larangan dan kuota di Jepun mempunyai kesan yang besar terhadap kedua-dua industri domestik dan hubungan perdagangan antarabangsa. Langkah-langkah ini diambil untuk melindungi pasaran domestik, melindungi industri tempatan dan mengawal aliran barangan memasuki negara. Lanskap perdagangan melibatkan rundingan, perkongsian strategik dan advokasi untuk amalan perdagangan yang adil. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.